الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasihlah dengan kebenaran yang diberi untuk saya datang bercerita sekitar Kuantan ni selama seminggu ni. Saya kadang-kadang bila dah sihat ni saya suka berjalan. Ni seminggu di Kuantan, lepas tu nanti ke Mamang Dungun seminggu, lepas tu di Kelantan sikit, lepas tu di Kedah seminggu, lepas tu balik Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi tujuan dia bukan apa, nak mencari manfaat lah, sambil berjalan, sambil bercerita, sambil membantu. Hari ni saya nak bantu, nanti di ujung nanti ada satu tabung di itu pun ada tabung, kat luar pun ada satu tabung, tak salah saya, daripada pembinaan pembesaran masjid Taman Pelindung apa Ustaz Din Tontowi. Kat mana tabungnya di luar nanti saya umumkan ujung lah. Baik, tuan-tuan, saya kenalkan sikit lah diri saya. Ada orang kenal, mungkin ada orang kenal, ada orang tak kenal, terutama kalau ahli-ahli masjid memang tak kenal lah. Kalau ahli-ahli TV dia kenal lah. Dulu saya ni namanya disebut dengan nama Bob Lokman. Sebenarnya bukan nama betul. Bob tu gelaran. Orang kalau badan besar, kepala botak, zaman dulu lah, zaman sekolah, badan besar, kepala botak, orang Kuala Lumpur panggil Bob lah. Lokman tu bapak saya. Nama betulnya Muhammad Hakim bin Lokman. Jadi sampai sekarang dia lekat lah orang panggil Bob, pasal masih besar lagi dan makin membesar. Lepas sakit ni naik pula 20 kilo lebih. Jadi satu masalah negara pula. Nak berjalan, nak duduk hari ni sampai gaut datang, payah nak berjalan, nak sembahyang pun payah. Kerja dulu, kerjanya penulis lagu. Asal kerja dulu penulis lagu. Sekarang kerja dia lagu ni. Lagu ni yang tuan-tuan duk tengok ni, kerja lagu ni. Dulu tulis lagu, ni lagu ni. Jadi alhamdulillah, saya datang ni bukan standard ustaz, maka tidak selayaknya saya nak mentafsir Quran ke, nak bercerita mengulang pasal hadis ke, tidak. Tapi ada satu perkara yang telah berlaku dalam hidup saya yang saya boleh bercerita dengan tuan-tuan semua, yang mungkin tuan-tuan tak akan kena penyakit ni. Tuan-tuan tak akan kena perkara yang dah berlaku kepada saya, tetapi tuan-tuan boleh menjadikan satu iktibar. Untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang, anak-anak, untuk masyarakat, untuk yang lebih muda. Dan tuan-tuan boleh melihat apa yang berlaku kepada saya ni ada sebab musababnya. Dan sebab musabab ni semuanya di bawah takdir Allah, kudrah dan iradah Allah, di dalam ilmu Allah, dan berlaku yang disebut sebagai af'alullah. Maka saya ceritakan kepada tuan-tuan bahawa saya ni dulu orang yang baik. Tuan-tuan tengok saya, bila pula engkau jadi jahat? Tidak. Dulu tuan-tuan tak terasa saya jahat, hingga satu hari saya terasa saya jahat. Asal-asalnya saya orang baik, baik sungguh. Baik saya ni tak termasuk dalam kategori mencuri, merompak, membunuh, tak termasuk kategori itu. Saya ni jahat pula bukanlah kategori tadi itu juga. Jahat saya ni adalah kepada maksiat, membesar dalam keadaan yang baik, di kampung yang baik,
belajar agama, dilahirkan sebagai Islam, diazankan, diqamahkan, dilatih baca Quran, dilatih sembahyang, besar dengan keadaan yang dalam kampung tak ada disko, tak ada pengwayang, tak ada snooker, tak ada perkara-perkara yang membuatkan kita terpalit untuk mendedahkan aurat. Tak ada pertandingan sukan, tak ada menunggang basikal, yang ada badminton. Tu pun kita main pakai kain dengan baju Melayu di kampung. Yang ada kedai kopi, tu pun kita duduk minum pagi, lepas minum pagi kedai tutup. Yang ada kedai runcit. Tetapi yang menghairankan, selepas tahun 76 bila saya pergi ke Kuala Lumpur, saya ada cita-cita nak jadi penyanyi. Ini yang orang tak tahu. Saya ada cita-cita nak jadi pelakon. Orang pun tak tahu. Saya sendiri pun terfikir, daripada mana kita dapat cita-cita gitu. Saya tak tahulah tuan-tuan ada cita-cita tu ke tidak. Kebanyakan orang kalau zaman sekolah saya di Kota Baru dulu, cikgu-cikgu akan bertanya kepada anak murid, sebutkan, kata dia, 3 cita-cita. Budak-budak apa akan sebut sekarang dah tak tahu ada lagi ke tidak. Budak-budak sebut semua jawatan yang hebat-hebat. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi pilot. Semua jawatan hebat-hebat. Tak ada orang sebut nak jadi Tok Imam, nak jadi Tok Bilal, nak jadi Tok Siak, tak ada. Pada masa tu kita pergi sekolah seluar pendek, seluar biru pendek, baju putih. Daripada rumah pesanannya belajar pandai-pandai, besar nanti boleh jadi doktor. Belajar pandai-pandai, besar boleh jadi engineer, boleh jadi pilot. Tanya pasal apa jadi doktor, jadi engineer, jadi pilot? Pasal dia orang cakap gaji besar. 70-an tu perkara yang sudah masuk ialah soal membina kehidupan secara materialistik, secara kebendaan. Dah fikir tentang masa depan, gaji besar, kereta besar. Gaji besar, rumah besar. Jawatan besar, gaji besar. Begitu yang dididik pada masa itu. Selepas kita baru terbebas beberapa tahun, daripada tahun 57 kita terbebas daripada penjajah. Rupanya penjajah sudah tinggalkan kepada kita. Yang kita ni berasal usul daripada agama Islam. Orang yang beruntung ada iman, orang yang beruntung ada agama, dialihkan pandangan kepada keduniaan. Maka kita pun start cari dunia. Saya start nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon daripada tahun 72. Bila saya dengar lagu dalam radio saya tak nampak. Radio dalam rumah orang, kawasan kampung saya, kawasan pondok. Ibu-ibu di dapur masak, dia pasal radio kecil aja. Tapi kita main sorok-sorok boleh dengar. Hei, ingin bersua DJ Div. Kita hafal tu tahun 72. Tak ingin menangis lagi tahun 73. Hari ini kau datang riang tahun 75. Berlari berkejaran tahun 76. Kalau belum bisa aku mendapatkan tahun 76. Boleh ingat tarikh dia, penyanyi dia, tajwid dia, makhraj dia lekat sampai hari ini. Bukan main-main. Kalau menyanyi tak salah sikit. Tapi Quran saya mengaji 2 kali sehari. Bila dah meningkat dewasa, mana alif, mana ain pun tak tahu kalau tak tengok Quran. Padahal dulu hafal. Mana ha, mana ha pun dah tak tahu dah. Pasal kalau tak tengok Quran, jadi lupa. Pergi Kuala Lumpur nak jadi penyanyi. Pergi sekolah Arab di Kuala Lumpur. Sekolah Mat Hamidiah Kajang. Tapi lah kepala nak jadi penyanyi. Pasal kat kampung saya masa dengar lagu-lagu tu, saya rasa saya nyanyi tu sedap macam penyanyi tu. Cuma di kampung saya pada masa tu dia tak ada cermin besar. Jadi saya tak sempat nak cerminkan muka saya. Bila saya sampai Kuala Lumpur baru saya perasan,
Mana ada penyanyi perut besar? Tak ada. Mana ada pelakon gendut? Tak ada. Pelakon semua lawa-lawa, handsome-handsome. Penyanyi begitu juga handsome-handsome. Tak ada. Jadi maka sepanjang persekolahan saya tu, saya tidak menumpukan pada pelajaran. Saya berfikir tentang cita-cita. Masuk sekolah saya, sekolah harap. Sekolah harap cerita dia apa? Bila habis tingkatan 5, masuk maktab perguruan. Kalau panjang sikit, masuk universiti, ambil bahagian pendidikan, jadi ustaz. Maktab perguruan, gaji dia 900. Universiti, gaji dia 1,200. Cerita daripada masa tu. Tahun 78, 79, cerita dia gitu. Sekolah rendah jadi, cerita dia. Engineer, gaji dia 5,000. Lawyer, gaji dia 5,000. Doktor, gaji dia 5,000. Itu sekolah rendah. Tahun 70, 71, 72. Dah dengan 5,000 masuk sekolah Arab, turun 900 pula. Jadi hilang minat. Dapat beasiswa belajar RM45. RM45 tu sekali kulapkan, tengok wayang, makan mie goreng, beli itu ini semua mengaut-ngaut, habis RM45. Kita per kali RM45 sehari aku boleh makan habis. Beasiswa tu RM45 untuk 3 bulan, aku makan sehari habis. Kalau 900 berapa hari nak makan? Dia datang dalam fikiran. Habis sekolah, tunggu SPM, tak ada apa nak buat, jual buah. Jual buah dapat, satu hari untung 400 jual buah. Bila hari cuti untung 800. Ini lagi bagus, sehari boleh untung 800. Kalau jadi cikgu, sebulan 900. Dia mula fikir. Tetapi minat pada muzik dan lakonan tu tetap ada. Daripada duit yang ada tu, pergi melepak di satu tempat di Kuala Lumpur, nama dia Pertama Kompleks. Pertama Kompleks ni, kalau tuan-tuan orang masjid tak tahu, saya cerita tuan-tuan dengar je. Tuan-tuan tak sah nak pergi cari mana Pertama Kompleks, nak buka Google tak payah. Saya beritahu ni benda benar. Pertama Kompleks ni di Kuala Lumpur, tempat rockers tawaf di Kuala Lumpur. Mana rockers kalau dia nak pergi umrah, Pertama Kompleks lah. Dia tawaf kat sana, tuan-tuan boleh tengok mazhab masing-masing. Rock apa dia ni? Dia rock kapak ke? Dia rock leleh ke? Dia ada mazhab-mazhab dia. Itu Pertama Kompleks Kuala Lumpur, tempat duduk rambut panjang, dengan subang, dengan gelang, dengan rantai, dengan jaket kulit. Itu budaya. Budaya ni tuan-tuan. Yang saya di kampung saya, yang saya nak jadi pelakon sebab saya tengok TV. Tengok P. Ramlee, tengok Nordin Ahmad. Satu je ada TV dalam kampung saya. TV hitam putih. TV yang sehat pada masa tu. Ada kaki. TV yang sopan santun. Ada curtain. Kau nak buka, kena buka ni. Ingat tak? Lepas tu kena pusing. Ketek. Pukul 2 baru boleh tengok. Mengaji 5 minit. Lepas tu susunan rancangan. Tengok susunannya, lepas tu tengok. Sekarang TV mana ada kaki lagi dah? Semua dah ada kencing manis. Potong habis kaki, tampal kat dinding. TV dulu sihat-sihat. Sekarang TV dulu dia orang dah buat akuarium dah. Kaki ada, dah buat akuarium. Nampak? Ini semua tuan-tuan datang daripada satu pengaruh. Yang saya nak cerita dengan tuan-tuan, inilah topiknya malam ni. Saya bacakan satu ayat daripada surah Al-Ma'idah. Kepala surah Al-Ma'idah, ayat 82. Kepala dia, bukan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Saya nak cerita pada tuan-tuan malam ni, sedikit saya cerita keburukan saya tadi adalah kerana satu pengaruh yang telah datang di kampung saya, yakni pengaruh Yahudi. Yang dalam kampung saya itu pondok kampung saya nama Pondok Kenali. Pondok pada masa itu banyakannya pondok. Dan setahu saya tidak ada satu pondok pun didiami oleh orang Yahudi. Tak ada orang Yahudi sewa rumah dalam kampung saya, tak ada. Kalau di Balok ni saya tak tahu.
Ada ke orang Yahudi dibalut kalau orang balut di sini? Ada orang Yahudi? Tak ada, tak pernah jumpa kan Kok ada berjalan makan kopok leko petang-petang jalan-jalan, ada? Tak ada. Tapi realiti dia, kebenaran dia, orang Yahudi ni ada dalam setiap rumah. Yang saya dengar radio dan televisyen itu tadi ialah alat Yahudi. Arwah atuk saya semasa dia belum arwah, dia sebut televisyen itu sebagai tali iblisin, tali yang menghubungkan manusia dengan iblis. Bila saya balik tengok sekali seminggu cerita Melayu, melintas depan masjid tempat dia duduk, pukul 12 malam dia tunggu saya balik, dia tanya, mari mana tu? Saya kata balik tengok tali bising. Oh, tu bukan tali bising tau, itu tali iblising, dia kata. Kita bergaduh dengan dia, apa tali iblising? Tali bising. Oh, itu tali iblising tu, kata dia. Dia tak pernah tengok TV, tuan-tuan. Rumah dia tak ada TV, tapi dia sebut televisyen sebagai tali iblising. Pada masa itu saya tahu banyak pondok-pondok. Hingga hari ini pun saya dengar cerita di Kedah, Tok Guru pondok tak benarkan orang dalam kawasan pondok ada televisyen. Yang saya tengok tu rumah yang bukanlah kawasan pondok, yang di luar ada kawasan pondok, toke ikan orang kaya, ada sebiji TV. Jadi setiap malam Sabtu tengok cerita Melayu rumah dia. Tapi datuk saya ni, dia nak kata, nak marah, tak boleh. Sebab kita tak tahu benda tu. Kita tengok televisyen tu sebagai satu teknologi baru yang memberikan satu input baru, maklumat baru. Masa tu kita tengok apa? Kartun, Combat, cerita Melayu, hiburan minggu ini. Masa tu mengaji, start mula-mula mengaji sikit, 12 malam kan nak habis kan, adalah sikit ustaz-ustaz yang bercerita. Tiga tu Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz Arwah, Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz ada sikit. Kata Ustaz Hasanuddin masa tu dapatlah RM50 kita pergi buat rakaman tu untuk siarkan bila penutup tu, RM50 tu kita dapat. Artis pada masa tu dah dapat 500 dah. Dah dapat 1000 dah masa tu, tahun 70-an. Kalau yang terkenal dapat 1000 dah. Jadi rupanya orang Yahudi ni, tuan-tuan, hari ni dia semakin membesar. Dan kita hari ni tengok peperangan yang sedang berlaku sekarang ni di Palestin. Tengok budak-budak kena bunuh apa semua, tuan-tuan. Tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook, sedih. Kita rasa sedih. Tapi dia orang tu kena bom, dia mati. InsyaAllah dia dapat syahid atas ketentuan Allah. Kita kat sini diperangi oleh Yahudi, tak mati. Tak mati. Yahudi dah memerangi kita, tak mati. InsyaAllah kita boleh selamat. Tapi kalau kita tak selamat daripada perkara-perkara yang dibawa oleh Yahudi hingga menyebabkan kita ni melakukan dosa-dosa. Kalau dosa besar, besarlah. Kalau dosa kecil berulang kali, jadi besarlah. Maka kata guru saya, masuklah kita. Kalau kita akhir hidup kita bergelar sebagai orang yang fasik, tapi tidak gugur syahadah kita, tidak murtad kita, maka masuklah kita dalam neraka Jahanam bila kita mati. Bila daripada masyarakat lepas itu masuklah kita dalam neraka Jahanam. Neraka ada 7, 6 neraka yang di bawah Jahanam tu, yang masuk tak keluar-keluar dah. Neraka Jahanam ni orang yang terakhir nanti, orang yang masuk dia keluarkan balik mengikut berapa lama dia. Kalau dia kata kena 2 hari, duduklah 2 hari neraka Jahanam. 1 hari, setengah pendapat ulama kata 500 tahun dunia. Maka 2 hari 1000 tahun dalam neraka. Keluar daripada neraka, dibasuh-basuh, masuk dalam kolam, dibersihkan, masuk. Setelah orang yang terakhir keluar, maka Allah akan hapuskan neraka Jahanam
tinggallah 6 neraka yang berkekalan tu. Maka Yahudi hari ini sedang buat perkara tu. Tetapi Yahudi tidak buat sebagaimana orang Kristian mengajak kita masuk agama dia. Tetapi orang Kristian buat. Orang Yahudi tak ajak kita masuk agama Yahweh. Nama agama dia Yahweh. Dia tak ajak masuk. Dia tak pelawa pun. Tapi dia nak kita ni sesat barat. Dia nak kita ni rosak. Dia nak kita ni jadi orang yang bergoncang akidah. Kalau nasib dia baik, maka gugurlah syahadah kita. Orang Yahudi buat kita jadi seronok. Kita jadi gembira. Tuan-tuan malam ni rasa okey duduk dalam masjid. Selamat aku tak ada Yahudi. Dah seronok. Tengok semua Islam pakai kopiah, pakai serban, pakai kain, seronok. Balik kerja lagi, ada Astro. Ambil tekan HBO. Saya tahulah. Saya orang TV, tuan-tuan tak boleh tipu saya. Buka Astro, tengoklah pelakon, apa ke nama pelakonnya, dah lama tak ingat lah. Tak apalah, pelakon orang putih, pelakon tepi laut, pakai seluar kecil, baju kecil, duduk di rumah atas kursi tengok. Dosanya sama juga dengan duduk di pantai Balok tu. Tengok orang duduk berjalan pakai seluar kecil, baju kecil, serupa je. Duduk di rumah selesa-selesa tengok orang tak tahu yang kita ni tadi bawa balik masjid, sekarang duduk tengok TV. Malaikat Abu Jatik, dosa mata. Lepas tu suka senyum, dosa hati. Ini perbuatan-perbuatan Yahudi, tuan-tuan. Yang di Palestin tu mati, tak apa, dapatlah syahid. Dia orang pernah pergi ke Gaza, tengok tangan putus, tangan pejuang Gaza putus. Kawan saya cerita, dia orang ni menangis, orang Malaysia menangis tengok pejuang tangan putus. Kata pejuang tu, pasal apa kau menangis? Aku gembira, tangan aku dah pergi syurga dulu sebelum pada aku, kata dia. Tak rasa malu kita? Kita menangis di atas kesedihan, sifat biasa kita. Sifat biasa kita ni tengok orang begitu kita sedih. Dia berjuang nak mati, tapi tak mati, putus tangan aja. Dia gembira, tangan dia dah sampai ke syurga dulu. Maka tuan-tuan, hari ni tuan-tuan tengok, bukan saya nak kata, dia pernah berlaku depan mata saya, bagaimana orang-orang Islam hanya Islam dalam diri dia aja, Islam sendiri aja. Islam dia tidak menyeluruh, tak sampai pada orang lain walaupun orang tu sebelah dia. Dia seorang doktor, tuan-tuan, doktor jantung. Saya kena serangan jantung, pergi hospital, pergi sendiri, masuk dalam tempat kecemasan. Dia ambil saya atas stretcher, tolak masuk dalam bilik. Dia bubuh wire apa semua begitu, begini, ubat bawah lidah. Lepas tu doktor pun datang, pegang-pegang, tes-tes. Dia kata, nasib baik cik Bob cepat. Dia kata itu. Saya pun tunggu apa lagi dia nak cakap. Dia cakap itu je. Saya pun menyampuk. Dalam pada duduk sakit, saya kata, bukan saya cepat doktor, malaikat lambat, saya kata. Dia pun tengok saya. Dia kata, dah macam ni pun nak gurau lagi, kata. Dia kata, dia kata saya gurau. Saya hati saya bukan gurau. Dia punya cakap tu, nasib baik awak cepat. Dia pun tak sambung ayat tu, kalau lambat matilah, gitu. Tapi hospital kita ni mana ada pernah cakap macam tu. Kalau kita pergi melawat orang sakit, orang tu nazak dah sakit dah teruk dah. Kita punya kata-kata tu apa? Allahu Akbar, sabarlah, sabar. Sudahlah tu, jangan dah bergerak banyak sangat, jangan dah bercakap banyak sangat, duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Tak usah cakap banyak sangat, duduk diam-diam. Jaga ubat tu. Saya ni tuan-tuan, adik-beradik saya ramai, anak beranak saya ramai membesar di Mekah. Saya kena jantung tu, dia orang telefon daripada Mekah. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Ente masuk buat? Sakit jantung? Ya. Tak apa, ente baca kul wallah banyak-banyak, ente mati masuk surga. Macam tu dia sebut. Cuba kalau kita pergi melawat orang dalam ward, orang kampung kita masuk ward, kita cakap, oh
Sen, Allah nampak teruk dan ni Sen. Banyak sikit baca kalau Allah tu mati masuk surga. Bangun Husain dengan waya-waya dengan botol-botol air. Dia kejar kita. Melayu tak boleh macam tu. Melayu tak bersikap macam itu. Melayu tak berani nak pesan. Ngucap banyak sikit. Bawa bertaubat sikit. Ni tengah sakit tu. Berani pesan tu. Bawa bertaubat kalau boleh. Sembahyang taubat banyak-banyak. Kita tak tahu umur kita bila. Hoi, segar terus semua sakit tu. Kau kata aku nak mati, aku gagah lagi ni. Tu beza kita tu dengan orang lain. Saya pernah dicek oleh satu doktor Iraq. Saya nak belah perut ni, dia datang cek. Dia tanya saya soalan pertama. Saya ingat nak tanya berapa sakit macam doktor biasa. Dia tanya saya, kau semayang tak? Dia dalam bahasa orang putih lah. Kau semayang? Kita pun ni nak operate perut ni takut mati. Kalau banyak makin bohong, makin banyak dosa. Dosa yang ke belakang terlalu banyak. Maka kita jawab betul. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Dia marah tuan-tuan. Dia ambil kat tengok Muslim. Kenapa tak semayang, kata dia. Tak takut mati masuk neraka. Lah doktor pula dakwah kita. Doktor Iraq. Dia cakap orang putih. Saya diam je. Tak pernah saya jumpa doktor Melayu je ni. Doktor tadi tu nasib baik cepat dia. Nasib baik cepat. Dia tak sambung. Mana kau lambat mati. Pasal apa dia tengok? Tit. Ni ada harapan ni. Ada harapan. Kalau dia tak tit. Ni dah dekat sangat ni. Kalau dia tengok tit. Mati dah, kata dia. Dia pakai tu tengok tit. Saya nak operate leher. Operate belakang. Operate ni semua pasal tidur punya operate. Orang yang besok kena operation dia tahulah. Dia letak benda kat sini. Tarik nafas, kata dia. Bilang sampai 10. Bilang kuat-kuat, kata dia. Kita pun bilang 1, 2, 3, 4. Tak boleh, sampai 4 je. 4 tidur lah. Maka dia pun tahu kita tidur. Lepas tu dia pun start lah kerja operate kita. Doktor Melayu Islam. Yang kedua pun gitu juga. 4 tidur. Ada satu doktor yang saya jumpa. Kita nak pengsan ni istighfar sikit. Lepas tu bacalah sikit. Sadar sikit ke apa ke ni. Kita pula tanya, boleh mati ke ni? Tu mati kerja Allah, kata dia. Tapi apa salahnya istighfar? Satu je, bukan doktor, pakar bius. Satu tu je saya jumpa. Yang lain tu bilang sampai 10. Sebab baik tak mati kan? Kalau mati masuk kubur, malaikat kejut, sambung 5, 6, 7. Dah malaikat kata kaki nombor ekor rupanya, kata dia. Yang berlaku tu bersama orang-orang Islam dalam tugas-tugas profesional. Saya nak tunjukkan kalau satu doktor Iraq tadi berlaku dengan membuat perkara betul. Tanya saya bab semayang. Pasal nak operate ni. Yang pakai bius tadi suruh istighfar, suruh syahadah. Boleh ke gitu? Gitulah yang sepatutnya dengan orang Islam. Tapi kita telah diasingkan oleh Yahudi. Kita cari ilmu dunia. Agama tinggal semayang. Yahudi ni siapa tuan-tuan? Yahudi ni adalah Israel. Yang tuan-tuan sebut Israel. Yahudi Zionis. Israel. Yang sama je. Yang sama. Isra, hamba. Ini bahasa Ibrani, bahasa lama. Isra maksud dia hamba. Maksud dia Allah, hamba Allah. Bani Israel, anak hamba Allah. Siapa hamba Allah ni? Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ada 12 anak. Salah seorang anaknya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dah habis cerita Nabi Yusuf dibuang apa semua, dan pergi balik tipu Nabi Yaqub, menangis Nabi Yaqub sampai buta mata. Dah habis dah kisah tu. Nabi Yusuf
bekerja dengan Fir'aun di Mesir. Dia kerja dengan Fir'aun, tuan-tuan. Nabi Yusuf kerja dengan Fir'aun di Mesir dalam Kementerian Keuangan. Yusuf kerja dengan Fir'aun dalam Kementerian Keuangan. Akan terbalik dengan kita. Kita Fir'aun kerja dengan Yusuf dalam Kementerian Keuangan. Terbalik, kita terbalik. Tu kita terbalik sikit tu. Itu saya buat cerita Yahudi ni, tuan-tuan kena tengok betul-betul yang tiba dia. Bila berlaku kemarau di Kanaan, 70 orang Yahudi ni, keturunan Nabi Yakub tadi, berhijrah ke Mesir. Pergi jumpa, minta belas kasihan Nabi Yusuf. Maka dia orang pun dapat duduk di sana, berkembang biak hingga wafat Nabi Yusuf. Dia ada lebih kurang dalam ratusan ribu lah dia berkembang hingga bangsa Yahudi itu jadi besar. Maka Allah turunkan pula Nabi Musa. Apabila Yahudi ni diseksa oleh Fir'aun yang lain pula. Dulu Fir'aun lain, ni Fir'aun lain pula. Dia menyeksa kaum Yahudi ni. Maka dia orang pun dibawa lari oleh Nabi Musa menyeberangi Lautan Merah. Allah beri kekuatan kepada Nabi Musa membelah laut, pergi belah sana. Tetapi kerana dia orang ni semua adalah orang-orang yang belagak dengan Allah, maka Allah denda dia sesat di padang pasir Sahara 40 tahun. Makan apa namanya? Allah bagi sesat, tapi Allah bagi makanan. Tuan-tuan jumpa dalam surah Al-Baqarah, manna wassalwa, sejenis manisan dengan sejenis burung. Makanan yang sesuai untuk orang yang sesat di padang pasir itu. Itu pun dia minta benda lain lagi. Dia suruh Nabi Musa pergi jumpa-jumpalah tuan kau, minta makanan lain. Dah jemu dah makan ni. Tengok orang Yahudi punya kurang hajar. Dia ingat kat padang pasir itu ada 7-Eleven. Dia minta benda-benda lain. Padahal Tuhan bagi yang terbaik dah. Kekurangan hajar orang Yahudi ni daripada dulu lagi. Tapi Allah ni maha penyayang, maha pengasih, bagi dia Nabi. Lepas Nabi Musa, Nabi apa lagi? Nabi Yusha, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi yang terakhir itu Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman wafat, maka diganti oleh anaknya Rabaan. Kerajaan Yahudi jatuh. Dulu dia kuat, dia boleh melawan kerajaan Rom, dia boleh melawan kerajaan Parsi, dia menang banyak kali. Tapi akhirnya bila dia berpecah-pecah, akhirnya dia orang kalah. Maka ayat tadi yang saya ceritakan tadi ialah bila sampai zaman Nabi Muhammad, dia jadi sangat marah bahawa Nabi yang dijanjikan, Nabi terakhir, bukan datang daripada kaum dia, datang daripada kaum Arab. Dia marah. Maka dia memerangi bangsa Arab. Dia memerangi Nabi. Lepas dia perang dengan Nabi itu zaman tu, masuk pada zaman-zaman moden, era-era moden bermula pada 1897. Seorang Yahudi yang namanya Theodor Herzl telah buat perjumpaan dengan 300 orang-orang cendekiawan Yahudi di Switzerland. Dia buat 24 protokol untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam di atas dunia ni. 50 tahun yang pertama, antara 1947 hingga 1949, dia berjaya masuk ke Palestin dengan bantuan British. Semasa orang British menguasai Palestin, yang asalnya Palestin dikuasai oleh kerajaan Uthmaniyah. Tapi apabila habis Perang Dunia Pertama, Turki kalah, maka British memberi peluang kepada orang-orang Palestin, orang-orang Yahudi, untuk mencari penempatan di Palestin. Ini peristiwa yang seronok yang kita boleh tengok. Mereka masuk Palestin. Orang-orang Yahudi ni di Amerika, mereka adalah pemodal besar, kapitalis besar, duit banyak. Dia orang bergabung, Rothschild nama dia, Rockefeller nama dia, orang yang banyak duit. Dia beri duit pinjaman dia kepada Yahudi yang berpindah ke Palestin, beli tanah. Lama-lama banyak tanah milik orang Palestin dibeli orang Yahudi. Pemilik tanah di Palestin ni adalah orang-orang Arab yang berada di luar Palestin, yang di Syria,
duduk di Mesir. Jadi orang Yahudi pergi cari pemilik tanah ni. Orang yang situ adalah orang-orang yang menyewa, adalah orang-orang Palestin yang miskin, sewa tanah tu buat tanaman. Dia orang ni pergi jumpa pemilik asal, dia beli tanah dengan harga mahal. Dia orang ni pun jual. Bila dia orang dah ramai penempatan, akhirnya bergaduh. Bila bergaduh, maka British keluar. British serahkan Palestin ni kepada bangsa-bangsa bersatu. Maka bangsa-bangsa bersatu pun buat undang-undang membahagikan kawasan. Maka dapatlah 4,300 hektar ke ekar, tak ingatlah, diberikan kepada orang-orang Palestin. 4,700 kepada orang Palestin, 5,300 kepada orang Yahudi. Orang Palestin ada 1 juta lebih, orang Yahudi ada 600,000 lebih, 5,300 hektar. Maka jadi tak puas hati, maka berperanglah. Itu yang berlakunya perang antara Liga Negara Arab yang menyerang Palestin. Mula-mula dah menang. Perang, berlaku gencatan senjata oleh bangsa-bangsa bersatu. Bila berlaku gencatan senjata sebulan, masa tu orang Yahudi beli kapal terbang daripada Amerika, gunakan kapal terbang tu bom Mesir, bom Syria. Arab dah lemah, lepas tu perang tu dia orang menang. Bila masa peperangan tu berlaku, orang Yahudi dah halau orang-orang Palestin daripada tanah dia. Kosong aja dia orang masuk, Kita hari ni berapa tuan-tuan? Kita berapa ribu ekar dah hilang kita hari ni. Berapa ribu ekar dah hilang. Orang beli, kita duit tak ada. Kita perlu duit. Pasal apa? Pasal Yahudi dah angkat taraf. Pergi hospital sekarang bukan murah belanja. Barang-barang bukan murah lagi belanja. Apa yang murah sekarang? Kehidupan kita tuan-tuan bergantung kepada poket, bergantung pada harta benda. Orang sekarang kalau ditanya, jawapan dia ikut apa dia pakai. Kalau orang tanya, kau Din, wah hebat kau, pakai kereta apa? Wah, aku pakai BMW. Cara sebut tu lain. Engkau Mat? Alah, aku ni Honda Cup aja. Nampak? Kau ada datang, kau naik apa Mat? Aku naik Honda Cup. Engkau Sin? Aku BMW aja. Ada je tu? Tak ada je itu tuan-tuan. Orang kalau duduk minum pun sekarang, Allah hai. Kalau nak minum, kena minum di Starbucks. Kalau nak nampak kaya, orang tak mau tengok buku akaun kita. Orang tak nak tengok poket kita. Orang tak nak tengok poket, tak nak tengok buku akaun. Orang tengok, uish, saya dulu kerja tulis lagu. Pendapatan saya setahun nak 100,000, 200,000. Banyak lah tu ketika tu. Bolehlah pakai Mercedes 124 yang 2 pintu tu. Balik kampung, orang pun tengok, Mamat, orang kampung panggil Mamat. Kaya Mamat. Dia tengok kereta je, kaya. Masuklah kedai kopi, belanja satu kedai, confirm kaya. Sebab kalau pakai kereta mewah, parking, lepas tu minum seorang, orang kata kereta pinjam tu. Tapi bila kita belanja, kaya ni. Tinggal duit untuk besok lah. Ni berapa semua 60. Ni 60 untuk besok lah, makan besok. Dia bagi advance untuk belanja besok. Orang pun tengok kereta mewah. Banyak duit. Kerja apa Ahmad? Kita kata kerja tulis lagu. Orang pun tulis lagu. Orang tak faham. Orang tahu cikgu, doktor, engineer, lawyer. Orang tahu kerja begitu. Bila tulis lagu, orang kata tulis lagu. Tulis lagu macam mana? Dia orang cerita tu tulis lagu tu. Tu lagu Isabella tu dia tulis. Tu lagu Pada Surga Dua Jamu dia tulis. Gitu. Kaya tulis lagu ni. Baru orang kampung tahu bahawa ada satu profession lain yang boleh banyak duit juga. Banyak duit, dia tengok kereta lah. Dia tengok kereta banyak duit. Kereta mahal ni, banyak duit. Bila pergi mana-mana orang tanya, kerja apa awak ni? Saya tulis lagu. Tulis lagu. Lagu apa tulis? Lagu Isabella. Sedap. Maka satu hari, dalam 26 tahun duduk seronok, rasa sedap dapat duit tu. Rasa senang hati. Rasa gembira. Tak rasa berdosa. Tak rasa bersalah. Satu hari,
dah pencen. Selepas pencen, 5 tahun lepas pencen, dapat duit 70,000 royalty lagu. Royalty lagu tu berjalan je selama 60 tahun. Dah jumpa, macam ni azan dulu ke apa? Terus jumpa guru saya sikit-sikit, apa ni, Ustaz Zul, Dr. Zul Al-Bakri, Datuk Dr. Zul Al-Bakri, mufti wilayah. Pergi jumpa dia, Ustaz, rasa nak pergi Mekah lah tahun ni. Cerita ni, ada duit? Ada. Mana dapat? Banyak ke? Banyak lah, 70,000. Oh, mana dapat? Duit tulis lagu. Terus-terus dia cakap, tak usah. Tak usah. Saya kata, pasal apa? Dia kata, tu duit syubhah. Innamal halal bayyin wa innamal haram bayyin. Nabi kata, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kalau syubhat, tinggal. Jadi Ustaz Zul dia kata, tak usah duit syubhah. 26 tahun saya duduk jaja dengan orang. Kerja apa? Tulis lagu. Kerja apa? Tulis lagu. Jumpa satu mufti, tak usah syubhah. Terkejut saya. Rupanya 26 tahun saya dipengaruhi oleh Yahudi buat lagu yang satu manfaat pun tak ada, tuan-tuan. Buat lagu tu nak gembira, banyak duit. Bila banyak duit, belanja tempat mahal, duduk di Starbucks, minum air segelas RM12.9. Tak boleh minum murah di Starbucks, sebab kalau kita kedai tu murah, kita masuk tak naik standard. Kalau masuk kedai mahal, minum air kosong, orang lalu nampak, kaya dah dia tu sekarang duduk minum Starbucks. Duduk pula dalam Starbucks, dia tak boleh nak cerita standard bawah, dia mesti cerita tinggi-tinggi. Wah, ni kita nak buat projek ni. Saya itu jam apa, saya bukan saja penulis lagu, saya juga ada satu jawatan, nama dia pengurus prasarana maksiat. Tuan-tuan pernah dengar jawatan tu? Pengurus prasarana maksiat. Kalau tuan-tuan ni, prasarana ni kemudahan, prasarana masjid, buat dewan, menyediakan kemudahan untuk orang ramai. Prasarana maksiat ni menyediakan kemudahan untuk maksiat. Apa kerja saya? Kerja saya jadi pengurus penerbitan konsert. Saya dulu bulan 12 tu dekat Stadium Darul Makmur tu, bulan 12 musim hujannya ni, saya boleh buat konsert tentang penuh orang. Musim hujan tu kata, mana boleh buat konsert Kuantan? Boleh. Kita pakai satu orang putih sebut, dia panggil weather consultant. Kau orang putih, kau Melayu sebut perunding cuaca. Siapa perunding cuaca ni? Kau bawah lagi disebut bomoh hujan. RM500 bayar bomoh hujan. Dia kata, okey, nak mula pukul berapa? Kita nak mula pukul 8 malam. Habis pukul 12. Okey, jangan lebih. Lepas 12 hujan turun sungguh, tuan-tuan. Dahsyat dia orang ni. Kita pula tak kira dah kurafat ke apa, tak fikir. Janji penaja bagi duit, buat konsert. Pentas begitu begini, pentas betul jam, dengan mikrofon, panggil penyanyi semua datang. Habislah dalam 400,000. Bayar semua penyanyi, hotel, kapal terbang, kereta, apa semua dengan speaker. Oi, penyanyi tak pakai mikrofon cak ayam, tuan-tuan. Barang-barang cak ayam tu kebanyakannya barang-barang munafik. Tuan-tuan biasa beli sardin cak ayam. Sardin cak ayam, luar gambar ayam, dalam dia ikan. Itu munafik tu. Nanti saya kata jangan beli barang-barang cak ayam. Terbalikkan beli, tengok sardin cak ayam, luar gambar ayam jantan, buka-buka ikan. Gitu. Mikrofon cak ayam ni artis tak pakai. Ini saya tahu mikrofon ni dalam paling-paling mahal pun 200 lah. Yang paling mahal pun mikrofon macam ni. Artis pakai untuk seorang penyanyi aja. Itu jam harga dia 1,200. SM Beta, Shure SM58, ada nama, made in Britain. Itu satu penyanyi. Penyanyi kat belakang itu kan joget tu, yang itu kan sampuk belakang tu, 3 orang, huyu, 3, 1,200 kali 3. Pemain drum, dia punya bawah dia punya ni atas, dia punya begitu, begini, ada 7 ke 8 mic. Satu mic dia tu SM57, harga dia 1,000. Atas tu ada 1-2 mic macam ni, Sennheiser, untuk
Itu satu mic 2,000. Pemain gitar lagi, main bass lagi, speaker kat depan lagi, lampu lelap lagi. Aduh, itu nama dia pengurus prasarana maksiat. Kita di masjid tuan-tuan macam mana? Yang tu cerita nak menyanyi, dia nak nyanyi, nak suruh orang dengar sedap, nak suruh orang lara, nak suruh orang jadi lupa pada agama dia, nak suruh membiasakan diri dengan maksiat, nak suruh membiasakan diri dengan pangawayang, membiasakan diri dengan snooker, membiasakan diri dengan seluar kecil, baju kecil untuk terjun dalam kolam. Sukan dia ada pakaian dia. Ini semua Yahudi buat. Naik basikal ada pakaian dia. Dia tak boleh. Kalau permainan gimnastik tu tuan-tuan, perempuan kena pakai kain semayang. Nak lompat boleh pakai kain semayang. Lelaki pakai baju Melayu. Main gimnastik, perempuan dengan kain semayang di sini, tutup dengan kain semayang, gelubung lompat, tom berpusing terbelit-belit tuan-tuan. Buat kecemasan tuan-tuan. Tak boleh. Nak main gimnastik, seluar kena ketat, baju kena ketat, baru boleh lompat berdebu. Kita kat rumah tu tengok, bini kata, I minat gimnastik. Minat daripada dulu lagi minat gimnastik. Bukan minat gimnastik, minat yang stick tu, steak daging tu, nak minat yang tu. Tu bila Terengganu kata dia orang tak boleh benarkan gimnastik, bukan pasal bahaya takut jatuh patah tengkuk, tidak, kerana pakaian dia menutup aurat tapi telanjang, nampak bentuk badannya. Maka Yahudi kata apa? Yahudi kata kalau Terengganu haramkan gimnastik, dia orang akan ambil alih gimnas ni semua pergi ke Kuala Lumpur. Sampai gitu sekali Yahudi. Sebab ada dalam 24 protokol dia ada perkara itu. Sukan, hiburan dijadikan elemen untuk merosakkan ini semua. Kita kat masjid, Allah, nak minta derma, nak pakai mikrofon mahal satu untuk khatib. Kadang-kadang pergi sembahyang Jumaat, saya sendiri pun jadi mic rosak ke khatib rosak, tak tahu mana satu. Daripada Bilal lagi, maka jangan kata-kata nanti siu-siu. Apa saya pakai mikrofon murah ni? Apa saya hidung sengau ni? Ingatkan Tok Bilal aja naik tu khatib. Ya Allah ni nak kuno. Aku ni. Rupanya bukan Imam Sengau, mikrofon tu tadi. Orang menyanyi tuan-tuan, yang barang ni satu hal. Yang duduk kat belakang tu tukang adjust tu, besar ni ada 48 mikrofon nak dijaga, 48 channel nak kena jaga. Kalau besar lagi band tu 120 nak dijaga, jaga nak dapatkan bunyi yang sedap. Kita kat sini kadang-kadang, ya Allah, ini pun dah sedap sangat saya dengar tadi. Saya tak tengok wajah imam tadi, saya dengar sedap, speaker tu itu sedap. Ini dalam kategori sedap ni, syukur alhamdulillah. Tapi boleh lagi sedap. Malam ni ada kesidapan teknikal tapi saya tak nak beritahu. Tapi sedap dah, sedap. Sebab saya tu perkara tu saya sangat jaga teknikal, saya jaga. Supaya penyanyi tu, penyanyi tuan-tuan, dia kurang sikit pada politician. Penyanyi kalau dia nyanyi, suara dia keluar yang depan dia tu, bukan yang orang ramai dengar tu, yang depan dia. Dia dengar tak sedap, dia letak mikrofon, dia keluar. Penaja tengok, siapa dia keluar ni? Dia tanya kenapa? Tak sedap mikrofon. Yang buat konsert siapa? Ni saya. Pembayaran baki 50% lagi tak akan dibayar. Kalau projek tu $1 juta, dia dah bayar 500,000 awal, lagi 500,000 dia tak bayar. Mati saya tuan-tuan. Kontrak dia gitu. Jangan main-main. Tapi kalau politician lagi dahsyat. Politician bercakap sikit, dia balik mikrofon terus. Itu politician. Dia beza sikit dengan penyanyi. Penyanyi lembut letak. Begitu. Tapi kita dekat masjid, kadang-kadang saya ada pergi. Kadang-kadang saya ada pernah pergi ceramah. Speaker tuan-tuan, di mana? Speaker Tengku Amari Taudin. Ingat tak? Zaman Tengku Amari Taudin jadi Menteri Penerangan dulu, dia ada satu van. Atas tu ada 2 speaker, satu di sini, satu di situ. Speaker. Dia buang masuk kampung. Dia pun buang flyers. Berhati-hati dengan komunis. Jangan jatuh ke dalam perangkap komunis.
Kalau ada mereka masuk kampung, segera laporkan kepada polis. Di dalam mikrofon dia tu, dia pasang tape, dia punya speaker tu punya menyucuk telinga. Saya pergi ceramah, dia pacak speaker atas pokok kelapa. Saya kat bawah, dia beria-ria ceramah. Tak dengar apa pun. Pasal speaker duduk tinggi. Saya sendiri tak dengar apa saya cakap. Saya tanya dia orang, pasal apa pasal speaker tinggi sangat? Nak suruh orang jauh dengar. Orang dekat datang daripada jauh, tak faham apa, dia nak suruh orang jauh dengar. Orang jauh yang tak datang. Pelik kita ni tuan-tuan. Orang buat konsert, buat ceramah dalam masjid, nak suruh orang ni dengar. Teknologi ini dibawa oleh orang Yahudi untuk merosakkan minda kita. Lagu-lagu dalam ukuran bunyi ni ada boleh disebut sebagai decibel. Speed dia, jarak dia masuk dalam kotak kita pada tone yang mana. Tone dia ada tone mid, tone tengah, dia ada tone bass, dia ada tone high, ada 3 tone bergabung. Pada tone yang mana boleh masuk dalam fikiran, melekat. Sekali dengar aja. Hari ini kau datang riang, lekat habis sekarang. Lekat habis sekarang. Quran tak lekat. Budak-budak dia pergi tengok Teletubbies. Ada satu artikel tulisan yang saya pernah baca. Budak-budak tengok Teletubbies, ada color merah, hijau, kuning. Dia tahu color ni akan masuk dalam fikiran melalui mata, dilekat dalam otak. Otak ini akan bertindak balas dengan muzik yang akan keluar 15-20 tahun akan datang. Tu tuan-tuan jumpa muzik ini mana tak tahu, lagu ke bercakap kita tak tahu. Hey, kau dah makan ke belum? Belum. Mai makan di mana? Makan di mana? Pernah dengar lagu macam tu? Kau ada di mana? Kau ada di mana? Aku di rumah. Marilah. Ada lagu macam tu. Dia bercakap, kita dengar macam menyanyi. Kita dah tak boleh masuk dah macam tu. Sebab bukan zaman kita. Dia dah reka dah benda tu. Dengan dadah, dengan apa, semua dah ada. Tapi kita di masjid, kita tempat ceramah, kita tempat menyampaikan maklumat, kadang-kadang tak dapat yang betul. TV yang kita tengok banyaknya hiburan. Ada program agama. Ada program apa? Imam muda. Ada program agama, da'i. Ada program agama, apa lagi nama? Apa satu gitu? Pencetus ummah. Tuan-tuan, saya tak salahkan ustaz-ustaz yang masuk program tu. Cuma ustaz-ustaz ni mungkin tak tahu, sebab dia orang bukan orang TV. Saya ni lama berada di belakang TV. Yang tuan-tuan tengok depan TV, tuan-tuan boleh tengok tu. Satu kelakuan sedang berlaku, pakai tudung semua. Abang, kenapa abang sekarang macam itu? Bini saya, bini pakai tudung. Kenapa abang tak sembahyang cakap? Dalam TV tu. Tuan-tuan depan TV tengok. Bertaubatlah bang. Kita ni bukan makin lama makin muda, makin lama makin tua. Itu masa berlakon dia siap. Bila tengah berlakon, pengarah kata cut, dia pun panasnya dia buka tudung. Itu yang belakang TV. Tuan-tuan tak tahu tu belakang TV yang tadi dok cakap elok tu. Itu dalam TV. Isteri saya buka TV. Isteri saya dekat belakang tu. Tapi tak apalah, saya dekat belakang, saya beritahulah. Dia selalu tengok TV. Kadang-kadang kita menumpangnya. Tengok satu pelakon, bagus pelakon ni pakai tudung. Dia kata, pakai tudung. Kita pun tengok habis dia berlakon ni. Iklan ditakdirkan Allah. Iklan dia juga tak pakai tudung dah. Tadi berlakon pakai tudung, iklan dia tak pakai tudung dah. Kita pun tak pakai tudung. Di luar tak pakai tudung, berlakon dia pakai tudung. Ada satu saya pernah tengok, program ustazah cerita saya apa ni, dia rambut ni muslimat, kena dijaga. Satu urat nanti dibakar api neraka, kata dia. Satu yang main-main api neraka. Okey, kita rehat dulu, lepas iklan kita jumpa balik. Ditakdirkan Allah. Iklan sunset shampoo. Lihatlah rambutku, kata dia. Bagus tadi cerita pasal tu. Rambutku fiu dia hayu rambut, la ilaha illallah. Yang tadi sorat masuk neraka, yang ni satu rambut dengan shampoo sekali masuk neraka. Macam gitu tuan-tuan, kita tak sedar, kita tak tahu. Pencetus ummah ke apa semua tu diambil oleh TV. Bila tengok, orang-orang Islam sekarang suka kepada program-program agama, mari kita buat program agama. Tujuan dia bukan nak dakwah. Dakwah boleh jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tujuan utama ialah
ada penaja. Dia pergi jawab penaja, hantar kertas kerja, ni program kita nak buat. Kalau ikut statistik sekarang, penonton boleh dapat 4-5 juta. Penaja pun masuk, dia dapatlah 3-4 juta. Dia belanjalah untuk program tu 1 juta, dia untung 3 juta. Ini dia Yahudi. Ini dia Yahudi. Yahudi kerja dia duit, lain tak ada. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, Yahudi suruh perang, dia bagi pinjam duit. Yang sana lawan pun dia bagi pinjam duit. Bila kalah Jerman perang dunia pertama, Jerman jadi orang penghutang paling banyak. Dia buat satu perjanjian, Jerman kena bayar hutang tu kena kira-kira sampai sekarang tak habis lagi. Tak habis nak bayar 100 juta setahun, sampai sekarang tak habis bayar. Maka itulah Hitler mengamuk. 5 tahun Hitler bina negara dia, pun Yahudi lagi, Yahudi lain pula bagi pinjaman kepada Hitler. Perang dunia kedua pula. Yahudi dia boleh start perang, dia boleh berhenti perang dengan duit. Kalau orang perang dia boleh buat macam gitu. Sekarang apa yang berlaku, bangsa-bangsa bersatu dia punya, Amerika dia punya, kuasa-kuasa besar semua dia punya, China dia punya, Perancis dia punya, British dia punya. Kita tuan-tuan, kita sekali dulu sebelum Tun bergelar Tun Datuk Seri Mahathir, masa persidangan OIC di Kuala Lumpur, cakap pasal Yahudi, satu dunia bantai dia. Nasib baik dia punya ejen-ejen tak atas ni tembak. Pernah tu dalam perundingan perang antara Arab dengan Israel, perunding tu daripada mana saya tak ingat. Dalam perundingan gencatan senjata kedua, dia orang bunuh kan? Orang Yahudi bunuh. Menahem Begin, Ishak Rabin, semua datang daripada situ. Geng-geng dia orang yang bunuh. Nasib baik Datuk Seri Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir masa tak kena bunuh. Itu hari ada satu imam Palestin kena tembak. Kena tembak yang baru sekali dia Kuala Lumpur. Tuan-tuan, yang kita sekarang sedang menghadapi bencana besar ini ialah tindakan Yahudi yang bukan saja melanggar akidah kita, tetapi hari ini ekonomi kita, tuan-tuan kita. Tunjukkan kepada saya di mana tempat yang kita tak ada riba. Sedangkan kita tahu bahawa Allah dan Rasulnya memerangi riba. Sedangkan negara ini negara Islam. Di mana tempat yang tak ada riba? Semua tempat ada riba. Kita terpaksa sebab Yahudi ni bukan Yahudi itu saja. Yahudi ada, di luarnya ada munafik yang menjadi ejen Yahudi. Di luarnya ada musyrik. Di luarnya lagi ada samsing. Di bawahnya lagi ada orang-orang Islam sendiri yang beradalah Yahudi, yang dia tidak sedar bahawa Yahudi sedang mengatur dia untuk menghancurkan orang Islam lain. Maka anak-anak kita hari ini, tuan-tuan, Allah, saya kata tuan-tuan lah, anak-anak saya tu tak habis-habis dengan gadget, dengan permainan-permainan yang disediakan dalam apa namanya PIBG ke apa nama bangun game tu. Bukan main asyik je main, TV-nya lagi, WhatsApp-nya, apa namanya benda tu, Facebook-nya, yang disebut oleh Nabi bahawa akhir zaman fitnah akan bergelombang sebagai air laut. Inilah dia. Dah sampai daripada kita. Kita mungkin tidak menang sekarang. Yang kita tahu yang kita akan menang sekali lepas turun Nabi Isa, lepas turun Imam Mahdi. Nabi Isa sepanjang belakang Imam Mahdi, Imam Mahdi memerangi Dajjal, lepas tu baru kita menang, lepas tu baru kiamat. Kita dengar kat situlah. Tapi hari ni diri kita, masyarakat kita, apa usaha kita nak buat supaya tak tergadai akidah kita? Tuan-tuan ingat dalam lagu ni, setakat macam itu je ke? Tuan-tuan pernah dengar ada satu lagu, andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Pernah dengar lagu tu? Dia kata kalau matahari terbit pada barat, tak bergoyang cinta dia, tuan-tuan. Tak bergoyang cinta dia. Oi, itu tauhid sam'iyat tu yang kita dengar daripada Nabi. Nabi kata bila sampai matahari terbit dari barat, ataupun nyawa dah sampai ke kerongkong, maka dosa kita tidak akan diampun. Dia pula boleh kata bahawa
Kalau matahari terbit pada barat, tak bergoyang cinta dia. Dia kata, aduh, punya dahsyat. Orang hari matahari terbit pada barat, dia beritahu bahawa bila hilang matahari hari pertama, tunggu pukul 8 tak keluar, pukul 12 tak keluar, petang tak keluar, gelap. Besok gelap lagi. Hari ketiga gelap lagi, ada kata 2 hari, ada kata 3 hari. Hari keempat matahari keluar ke barat, habis lentang pukan, lari masuk masjid, lari balik rumah nak bertaubat. Pada ketika itu pintu taubat sudah tertutup. Kalau kan dia buat lagu elok, andainya matahari terbit dari barat, itu tandanya dunia nak kiamat. Sedap sikit bunyi. Ada kat dakwahnya. Kalau nak buat lagu dengan dakwah lah. Tapi saya pernah berbicara dengan almarhum Tok Guru Haji Saleh Musa. Saya kata, dia boleh ke Tok Guru kita nak berdakwah dengan lagu? Dia kata, berdakwah dengan lagu macam mana? Kita nyanyilah. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat Ia janjikan, hidup akhirat aman dan tenang. Itu lagu dia. Dia kata, cuba cakap saja. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat Ia janjikan, hidup akhirat aman dan tenang. Yang mana sedap, kata dia? Yang dengan lagu lah sedap. Yang tu yang bahaya, dia kata. Takut yang menyedapkan tu lagu. Bila sedapkan lagu, dia jadi tertipu. Itu pendapat almarhum Tok Guru Haji Saleh Musa. Dia kata takut tertipu dengan lagu tu. Saya orang tulis lagu, jadi takut, tuan-tuan. Dulu saya tulis lagu Taman Rashidah Utama. Apa tu orang cakap? Saya jumpa tu orang, dia kata lagu tu lagu tasawuf. Lagu tasawuf. Saya kata, apa yang tasawuf? Dia kata pada lirik apa benda? Ku berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam. Uish. Dia kata tasawuf, tinggi tasawuf. Saya kan seluar koyak rambut panjang, dia kata tinggi tasawuf. Saya kata, apa yang tinggi tasawuf? Dia kata, saya faham. Berjalan dalam hujan, mencari api ni, macam kita hidup hari ni nak cari Tuhan, payah nak jumpa. Amboi, dia punya tafsiran sendiri, tak boleh tahan saya. Saya kata dengan dia, kau tahu aku tulis lagu tu pasal apa? Dia kata pasal apa? Yang abang nak cerita ni, bini ada belakang, takut kan nak cerita ni. Cerita tu saya tunggu girlfriend saya. Masa tu saya tak kenal lagi bini saya, jadi tak boleh marah. Saya tunggu girlfriend saya di Seremban. Tunggu. Dia kata pukul 2 nak datang. Dah pukul 6 tak sampai, tuan-tuan. Supermarket tu nak tutup dah. Saya tu jahit saya kuat. Dunhill, London, Paris, Amerika. Isapnya, tinggal sebatang. Hari nak hujan, kita pun cucuk rokok. Tak apalah, aku isap sebatang ni. Kalau dia tak datang, aku balik lah. Gitulah kononnya. Dia tak datang, dia kelentong kita. Kita ni terpedaya. Fras, hari nak hujan, berjalan nak hujan. Jalan dalam nak hujan tu berjalan pergi kat kereta. Takdir berlaku, hujan keluar titisan besar-besar, jatuh atas rokok. Padang rokok. Orang isap rokok ni, ayat pegangan dia apa? Inna mubazzirina akhwana syayatin. Waduh, orang yang membazir itu saudara syaitan. Tutup rokok, patah balik pergi cari kedai mamak. Dalam hujan tu pergi cari kedai mamak, nak cari api rokok yang terpadam. Jadi lagu tu taklah tulis ku berjalan dalam hujan mencari api rokok yang terpadam. Sebenarnya memang mencari api rokok, tapi tulis tu pasal lagu ku berjalan dalam hujan mencari api yang terpadam. Orang dengar seni. Tulis lagu ni nak bohong aja, nak suruh seronok. Tulis lagu Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Orang dengar, oi, hebat kisah cinta dua dunia. Orang boleh masuk akal, dunia ada satu, tapi pasal lagu sedap, dua dunia. Nak tulis, dia punya metafora dia panggil. Bila dengar tu, dahsyat tulis lagu cinta dua dunia. Begitu. Sampai orang kata, apa mengarut tulis lagu? Kalau saya tulis betul, tuan-tuan, Isa Baka adalah pemain bola Malaysia. Siapa nak tengok? Siapa nak dengar?
Tuan-tuan pernah tengok anak-anak kita dalam TV? Hidup kini sudah berubah, kereta jenama negara. Pernah tengok lagu-lagu patriotik dalam TV? Anak kita berkumun depan TV. Sedapnya. Tak pernah. Tuan-tuan, tak akan berlaku. Dia mesti lagu-lagu yang dia dengar tu mesti abstrak. Yang dia dengar dia boleh angan-angan. Berlari berkejaran, lupakan segala duka. Aduh, sedap dengar. Menangis orang dengar. Lagu ni semua penipuan. Saya tulis lagu 350 lagu. Tak ada satu lagu pun boleh buat jadi petunjuk, boleh jadi hidayah. Tak ada. Hari ni bila orang suruh tulis, kita pula jadi takut dah. Takut masih orang tertipu dengan bunyian. Bukan orang tak dengar lirik, tuan-tuan. Orang tak dengar lirik. Budak-budak boleh nyanyi Hindustan, budak-budak boleh nyanyi orang putih. Lirik tak tahu apa. Bahar sekoi under naat seke. Apa benda? Tak tahu. Sucuka biasa otopiaho. Apa benda? Tak tahu. Nyanyi orang putih, nyanyi Hindustan boleh nyanyi. Orang pasal apa? Pengaruh melodi. Lirik tak tahu. Kebetulan kalau lirik Melayu dia sebut, tetapi penghayatan pelirik itu tak ada. Yang betul, yang real, Quran Al-Furqan yang menjadi petunjuk kepada Quran itu sendiri. Tak jumpa kita itu. Sebab Yahudi dah kelabukan mata kita. Yahudi dah tutup dah. Kita penuh dengan TV, wayang. Yang akhirnya hari ni jadi gengan aja. Budak-budak muda datang masjid, nak suruh dia balik, suruh tukar kain dulu pun sebab salah dah. Dah pakai seluar jeans tampal-tampal masuk masjid, aurat tutup, betul lah. Tapi bila tengok fashion, tahulah fashion rock. Orang cakap dengan dia balik lah. Dulu tukar baju seluar, balik-balik takut tak datang lah. Jadi nak mudahkan kaedah sekarang, tak apa, masuk. Semayang boleh. Yang berlaku ialah dia semayang, tapi syiar dengan image Islam tu dah tak ada. Maka lama-lama di luar dia tak jadi kebiasaan lagi. Kalau tuan-tuan keluar dengan kain plekat, tuan-tuan keluar dengan baju Melayu, tuan-tuan dengan kopiah, tuan-tuan tak rasa kebiasaan lagi. Balok ni bukan macam dulu lagi dah pantai balok. Sekarang dah macam-macam bangunan naik. Siapa punya tu saya tak tahu. Kita nak duduk bukan calang-calang tu. Ada coffee house, Swiss Garden. Mai kita malam ni ramai-ramai lepas kuliah ni pergi minum kopi di coffee house Swiss Garden. Orang-orang Swiss Garden terkejut tengok. Dia orang kat tengah seluar pendek dengan singlet, duk main snooker, duk nyanyi dalam karaoke, duk apa. Tiba-tiba datang grup masjid ni, ajak tu imam semua pergi Tok Bila pergi duduk coffee house, minum, order kopi, makan mi goreng. Dia ingat, ya Allah, ada majlis tahlil malam ni rupanya. Itu baru Balok. Tuan-tuan pergi ke LCC Kuala Lumpur, tuan-tuan pergi ni rombongan masjid Balok melawat KLCC, bagi borang bagi dua. Sebelah kiri sila tandakan kalau jumpa orang pakai kopiah di KLCC. Belah kanan sila tandakan bila jumpa orang pakai skirt. KLCC buka pukul 10 pagi, masuk. Sebelum pukul 12 yang bahagian pakai skirt dah penuh dah. 2 hari tunggu kat situ. Bahagian pakai kopiah tu boleh jadi hari Jumaat jumpalah. Hari biasa tak ada. KLCC, lambang negara Malaysia. Dalam duit terpacak dua tu, negara Islam. Tuan-tuan, kita kena tengok begitu. Hari ni jangan kata kita selamat duduk sedap. Tak boleh. Dia orang tak boleh buat apa-apa. Kita ada kerja. Yahudi buat macam-macam tindakan. Yang hari ni tuan-tuan, dia ada 2 perkara dia buat. Pertama, dia orang golongan-golongan dia tadi, Yahudi dan kelompok dia, ejen-ejen dia, hina Nabi. Kita marah. Dulu kes Natra, ibu dia nak ambil balik, mengamuk orang Melayu di Singapura mengamuk, berperang. Sekarang hina Nabi. Apa ni, aku bunuh dalam Facebook. Pijak kepala, bakar rumah dia. Bising marah. Lepas tu dia kata, minta maaf lah, saya tidak tahu. Lepas tu 2-3 bulan dia buat lagi. Orang lain pula, kita dia pun tengok, wah, itu hari 100 orang marah. Ini hari 180. Dia tahu 20 dah kurang. Lepas tu dia buat lagi, 50 orang sajalah marah, 50 serentak marah. Ini dia panggil indikator.
Dia nak tengok jangka marah tu macam mana. Lama-lama dia buat. Orang semua tak marah lah. Dia tak marah. Okey. Itu jam tuan-tuan. Kita akan jadi orang-orang Palestin yang dijajah oleh orang-orang Yahudi di Palestin tu hari ini. Kita akan jadi macam tu. Kalau kita nak perang pada masa itu, dia akan ready untuk perang. Yahudi akan ready untuk perang. Pasal apa? Dia dah standby duit dia. Dia boleh bangunkan balik negara ni. Tapi kita dah tak ada. Bila dia nak bangunkan negara ni lepas perang, negara ni, tanah ni dah jadi milik dia. Ini yang berlaku di Palestin sekarang. Dia halau begitu aja, halau begitu. Bila perang lari, tanah kosong, dia masuk ke orang Yahudi. Sekarang kita belum sampai peringkat tu lagi. Tapi kalau kita tak menghargai Islam kita, kita tak menghargai iman kita, kita tak jaga Islam kita sebagaimana sepatutnya. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. 3 perkara dalam tauhid kita. Tauhid tu iman. Iman ni benda tak nampak. Memang tak nampak iman tu. Tapi kalau dia berzina, kita nampaklah iman dia dah jatuh. Kalau dia minum arak, kita nampaklah iman dia dah jatuh. Nabi kata, kalau kau tak ada iman, kau buatlah. Kalau kau tak malu, kau buatlah. Sebab malu itu sebahagian daripada iman. Maka bila buat, maka tak malulah. Malu itu sebahagian daripada iman. Mana sebahagian daripada iman dah tak ada. Kita hari ini tuan-tuan dah diasingkan. Siang kerja lain, malam ahli surau. Malam kita duduk kat surau, kita boleh dengar macam-macam. Pagi kita kerja bank. Bank ada riba di dalamnya. Nanti kalau cerita lagi panjang, lagi sedih. Ada orang siang malam di masjid, siang hari kerja pengutih hutang dengan gaya Samsungnya, dengan apa semua. Sekarang kita aman, masih aman. Selepas kita, anak-anak kita, tuan-tuan nak lari ke mana? Hari ini Yahudi dah berada setiap tempat. Setiap tempat. Tuan-tuan buka mata begini. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan jalan. Saya banyak berjalan. Daripada sana saya datang tadi, daripada Tanjung Lumpur, saya lalu ke Teluk Sisik, lalu ke Aluaka, lalu ke sini. Saya bilang, Melayu, Yahudi, 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 Islam, Yahudi, Yahudi. Saya boleh bilang, tuan-tuan. Nilai-nilai Yahudi itu saya nampak. Penipuan-penipuan oleh Yahudi dalam standard hidup kita nampak. Pengajian-pengajian kita hari ini yang nak mengaji Islam lagi mahal daripada nak mengaji orang putih. Mula-mula tu sekolah free, sekolah rendah free, sekolah menengah free. Bila nak membesar, universiti sekarang bayar berapa? Universiti sekarang dah masuk sebagai pusat perniagaan. Universiti juga ditaja oleh Yahudi. Sebagai apa? Sebagai satu jalan wasilah untuk membina pemikiran cara Yahudi. Universiti bayar pula tu. Orang sanggup bayar pasal apa? Atas nama universiti. Nak keluar nanti, aku graduate, aku ada ijazah ni ada. Ini je tuan-tuan yang kita tak sedar. Yahudi masuk dalam agama, Yahudi masuk dalam gereja Kristian, Yahudi masuk dalam pendidikan Kristian. Melayu, Islam, Yahudi sedang masuk. Yahudi sedang masuk. Ini hak kita tuan-tuan. Tak salah kita perhati. Sebab Allah dah beritahu bahawa musuh kita paling kuat, yang musuh Nabi itu adalah orang Yahudi. Orang musyrik. Disebut dua situ, orang Yahudi, orang musyrik. Maka kita dalam Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta selamat berlindung daripada orang-orang yang kau murkai. Sahabat tanya Nabi, siapa? Yahudi. Wa iyyaka nasta'in, dan orang-orang yang sesat. Siapa sesat? Kristian. Kristian ni dia sesatkan orang Yahudi tu. Nak bunuh Nabi Isa tapi tak berjaya. Tapi dia percaya dia bunuh. Begitu jahat orang Yahudi. Nabi Zakaria dia gergaji, Nabi bangsa dia. Nabi Harun dia cincang orang Yahudi tuan-tuan. Kita ada Nabi? Tak ada. Dulu adalah seorang Rasul Kahar, kena tangkap dia kot. Kejap dari Rasul. Ayah pen mana pergi tak tahu dah. Kita tak ada Nabi tuan-tuan. Kita dapat Islam begitu murni sekali.
Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat sampai hari ni. Tapi kita tuan-tuan, dalam perkara-perkara Yahudi, kita senang terpengaruh. Diruntuhkan kita punya image, diruntuhkan syiar kita. Masjid dibiarkan masjid. Masjid memerangi masjid, ini jalan terakhir. Yang sebelum itu diubah di luar tempat lain. Pemilihan kenderaan dah jadi satu keperluan. Kejar-kejar. Dulu kenderaan orang naik lembu, naik kereta kuda, kereta lembu, nak sampai. Lepas tu masuk kereta, ada kereta pula. Bila kereta dia turun minyak, minyak makin mahal. Orang perang kena minyak. Maka kita sentiasa mengejar apa yang diatur oleh Yahudi. Hingga kita lupa apa yang sebenarnya yang patut ada. Dengan rukun Islam kita dah lengkap ke tidak? Rukun zahir kita. Dengan rukun iman kita dah lengkap ke tidak? Dengan rukun ihsan kita, muhsinin ke tidak? Tak sampai lagi kita sampai situ, tuan-tuan. Maka hari ini kita jadi bangsa yang begitu ringan dan begitu awam. Sedangkan orang yang tak mempelajari fardu ain, tuan-tuan, termasuk dalam bab dosa-dosa besar. Kita Islam, tapi kita tak belajar fardu ain. Kita tak sempat ajar pada anak-anak kita, maka kita jadi orang yang mengikut. Kadang kita sembahyang jadi imam pada anak-anak kita, tapi kita sendiri tak tahu apa syarat sah jadi imam. Anak-anak kita sembahyang di belakang, dia pun tak tahu apa syarat-syarat jadi makmum. Kadang-kadang kita bang jadi Bilal, tapi kita tak tahu apa syarat-syaratnya jadi azan. Kita iqamah, tapi kita tahu apa syarat-syaratnya iqamah. Kita buat kerana kita mengikut. Kalau kita buat kerana kita mengikut, kerana kita tidak ada ilmu, di situlah Yahudi menyalurkan ilmu-ilmu dia. Lepas kita sembahyang, kita balik, kita tengok Yahudi. Kita sembahyang 15 minit, kita tahlil 15 minit, okey, kita balik 3 jam kita tengok TV, 4 jam tengok TV. Kalau tidak cerita, bola. Kalau tak bola, konsert. Kalau tak konsert, sukan. Ada je. Inilah penyesatan Yahudi pada kita, tuan-tuan. Yang Nabi kata apa? Kau akan mengikut orang dahulu ni, sejengkal demi sejengkal, akhirnya dia masuk lubang biawak, kau apa masuk? Sahabat tanya, siapa? Yahudi, kata Nabi. Yahudi sebut, Nabi sebut, Allah pun sebut. Kita masih tahu ni. Makin lama makin moden. Yang kita harapkan apa? Kemodenan. Maka kita selalu mencari kemodenan untuk kelebihan kita dalam hidup. Tengok sana tak moden, sini moden. Moden tu apa? Pembangunan. Bangunan mana yang kita boleh beli? Berapa besar bangunan kita boleh beli? Kalau kita beli bangunan besar, apa kita nak buat? Nak buat tahfiz? Nak buat masjid? Nak buat rumah yatim? Tak. Nak cari duit banyak? Nak apa cari duit banyak? Hidup mewah. Akhirnya B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia, 6 bulan sebelum mati, dia buat sajak. Apa artinya aku jadi angkasawan? Apa artinya aku jadi pemimpin? Apa artinya sampai sini anak-anak semua tinggalkan dia? Agama-agama yang benar dia tak pelajari. Akhirnya aku kesunyian. Tak lepas beberapa bulan lepas itu dia pun meninggal. Baru meninggal B.J. Habibie. Dia sendiri tulis. Orang yang bijaksana. Jadi kita tuan-tuan ambil. Saya datang ni bukan nak mengajar tuan, nak beritahu yang saya lalui selama 26 tahun. Ada satu perkara yang sia-sia dalam hidup saya. Baru sekarang saya cari jalan balik, nak bertaubat. Baru sekarang, tak malu nak mengakulah, baru sekarang saya start pergi belajar kitab, pergi belajar sikit-sikit. Jadi barulah terbuka mata. Bukan dulu tak belajar, dulu dah belajar tapi dah lupa. Sekarang belajar balik. Supaya apa? Supaya mati dalam keadaan tahu. Jangan kita mati dalam keadaan tak tahu. Kita tak tahu kita mati dalam keadaan macam mana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dah Islam. Apa Islam tu? Macam mana Islam tu? Apa kerja orang Islam tu? Bukan setakat mengucap saja, bukan cakap semayang saja, puasa saja, zakat saja, haji saja. Bukan. Orang kata hidup sebagai orang Islam. Bagaimana hidup sebagai orang Islam? Dalam pakaiannya ada, dalam pekerjaannya ada, dalam silaturahimnya ada, dalam pergerakannya ada, dalam akhlaknya ada. Semua ada, semua ada. Kalau fikir-fikir, saya duduk kat rumah kerana lepas mengaji, saya fikir ish. Kalau dulu aku mengaji benda-benda ni semua, tak ada peluang nak tengok TV, tak ada peluang nak dengar radio, tak ada peluang nak tulis lagu. Memang tak ada. Saya mengaji sekarang dengan Ustaz Wan Junaidi 3 kitab. Ustaz Wan Junaidi mengajar satu line
mengucap 2 kalimah syahadah 2 jam. Bila nak habis Parti Faridah tu dalam berapa 55 60 muka surat, bila nak habis satu line tu 2 jam. Oh, rupanya kita duduk dengar Allah ulasan guru ni hebat. Kita biasa tahu ayat tu mengucap 2 kalimah syahadah, tahu. Tapi ulasan dia kalau dengar besar di dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Situ ada syahadah, situ ada muamalah, situ ada munakahah, situ ada jinayah. Dalam tu saja. Yang kita tak tahu, kita dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Aku mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Betul? Aslinya apa? Bukan kita mengaku maka kita tengok apa Allah suruh buat. Allah sebut wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali jatuhkan diri dalam kebinasaan. Berapa banyak kebinasaan kita buat? Berapa banyak kebinasaan kita buat? Kita buang sampah kata-kata. Kita tak jaga sungai. Kita tak jaga orang datang kampung kita mendedahkan aurat sana sini. Kita tak jaga masyarakat kita daripada pengaruh-pengaruh yang datang buat budak isap dadah. Kita sama kita orang tua sambil duduk tunggu menangkap ikan ke apa, isap rokok sama-sama. Ini semua Yahudi punya kerja. Sampai bila tuan-tuan? Sampai bila? Kalau saya seorang musnah, lepas tu anak-anak saya semua musnah, sengsara saya tuan-tuan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Allah pesan tu. Maknanya anak-anak saya tanggungjawab saya. Bukan tanggungjawab orang lain. Tanggungjawab kita. Lepas anak-anak kita siapa? Kawan anak-anak kita. Lepas tu kawan-kawan kita. Lepas tu masyarakat kita. Lepas tu negeri kita. Lepas tu negara kita. Bukan kita aja. Ahlikum tu boleh jadi besar. Daripada keluarga pada negara. Jadi rasa cukup setakat tu pun dekat pukul 9 dah. Ada dekat 40 minit 50 minit pun cukup dah sampai situ. Tak boleh cerita banyak-banyak. Saya pun penat ni baru sampai. Jadi harap-harap tuan faham ni bukan marah. Ni sayang ni tuan ni. Datang ni atas sifat kasih sayang. Untuk beritahu. Bukan nak mengajar, nak menunjukkan kesilapan yang saya dah lakukan. Apa yang berlaku pada saya. Dalam keadaan 55 tahun ni baru terfikir macam mana nak luruskan perjalanan anak sambil nak luruskan perjalanan saya. Tak nak dah berlakon, tak nak dah tulis lagu, dan jadi apa? Tak tahulah. Nak jadi baik aja. Habis nak makan apa? Itulah nasib baik Allah kata dah tetapkan rezeki dia, dah tetapkan mati dia. Follow yang tu je lah. Mana ada-adalah. Tapi yang penting jangan saya tak jual sardin cak ayam lah. Saya tak, kalau jual sardin mesti jual sardin betul. Yang luar ikan dalam ikan. Jadi harap sampai situ ya tuan-tuan. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa lagi. Minta maaf apa yang terkasar. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alikna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya tadi ada cakap pasal ni, derma ni kan.